Hari ini kita akan kuliahkan tajuk bab 6 berkaitan dengan analisis penyata kewangan di bawah tajuk 6.2C, iaitu menyedia dan menganalisis nisbah kewangan. Tajuk pada hari ini ialah bagaimana untuk mencari nisbah kecairan. Baik, sebelum saya sambung kuliah kita pada pagi ini, untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita boleh melakukan analisis nisbah ini, pelajar-pelajar seharusnya sudah pun mempunyai pengetahuan berkaitan dengan penyata-penyata kewangan, termasuklah penyata kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam penyata pendapatan. Baiklah, sebelum kita teruskan kuliah kita, saya ingin terangkan dahulu apakah itu nisbah kewangan. Nisbah kewangan ini, sebagaimana yang kita tahu, ia adalah satu kaedah yang menggunakan nisbah, untuk menilai kedudukan kewangan syarikat, menilai kecekapan pengurusan kewangan syarikat, dan juga untuk melihat keadaan keberuntungan syarikat pada sesuatu tempoh tertentu. Selalunya untuk 1 tahun kewangan. Baik, ia juga digunakan untuk mengukur keupayaan syarikat untuk memenuhi obligasi kewangan jangka pendek, juga untuk menilai kecekapan pengurusan aset dalam menghasilkan jualan, mengetahui tahap penggunaan hutang ataupun keupayaan syarikat untuk memenuhi tuntutan hutang, dan juga tuntutan berkaitan dengan faedah. Seterusnya, ia digunakan untuk melihat keberkesanan syarikat dalam menjana pulangan daripada daripada pelaburan atas dan juga untuk mengukur ulangan syarikat. Nisbah kewangan ini kita boleh buat dengan membandingkan maklumat kewangan bagi tempoh tertentu, ataupun kita juga boleh bandingkan maklumat kewangan syarikat kita dengan syarikat-syarikat lain. Baik, itu sebagai permulaan. Sekarang untuk nak melihat jenis nisbah kewangan, kita perlu juga tahu ada berapa jenis nisbah kewangan yang selalunya kita cari. Di antaranya ialah nisbah kecairan. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Nisbah hutang, nisbah keberuntungan, nisbah aktiviti, dan juga nisbah pelaburan. Ini di antara 5 jenis nisbah yang kita akan lihat di dalam tajuk analisis nisbah kewangan ini. Baik, sebagaimana yang kita telah beritahu sebelum ini, pelajar-pelajar perlulah mempunyai pengetahuan untuk melihat item-item yang ada di dalam penyata kedudukan kewangan atau kunci kira-kira syarikat. Di sini saya paparkan beberapa contoh penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan. Ini syarikat yang lain, syarikat Malaysia Techno Berhad, penyata kedudukan kewangan, penyata pendapatan bagi syarikat Techno Berhad. Baik, sekarang kita akan mulakan dengan tajuk nisbah kecairan. Apakah yang dikatakan nisbah kecairan ini?
Nisbah kecairan ini adalah satu nisbah yang mengukur keupayaan perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Bermaksudnya di sini kita akan lihat melalui nisbah ini, kita akan lihat bagaimana syarikat boleh menggunakan aset semasa syarikat dalam membayar hutang jangka pendek. Bermaksudnya hutang yang kita buat yang mana tempoh bayarannya kita kena selesaikan dalam tempoh kurang dari 1 tahun. Ini bermaksud jangka pendek lah. Baik, nisbah ini penting untuk diketahui kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungjawab membayar hutang jangka pendek ini boleh mengakibatkan syarikat dikenakan tindakan oleh mahkamah sehingga kepada pengisytiharan muflis. Dan kedudukan kecairan yang mencukupi itu penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Baik. Kecairan yang terlalu rendah boleh mencecaskan kepercayaan pembekal terhadap upayaan firma untuk membayar hutang dan juga boleh menimbulkan kesukaran dalam mendapatkan kemudahan kredit bagi syarikat. Baik, apakah nisbah yang kita perlu tahu melalui nisbah kecairan ini? Ini ada 2 nisbah kecairan, iaitu satu kita sebut nisbah semasa dan satu lagi adalah nisbah cepat. Ini 2 nisbah yang kita perlu tahu di bawah nisbah kecairan. Yang pertama kita akan lihat adalah nisbah semasa, ataupun di dalam terma perekonomian juga disebut sebagai current ratio. Apa yang dikatakan nisbah semasa? Nisbah semasa adalah nisbah yang mengukur keupayaan perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. Ingat tu, nisbah semasa ini adalah nak mengukur keupayaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam aset semasa. Bagaimana aset semasa sebuah perniagaan itu boleh digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang kita buat. Yang kedua, mengukur tahap kemampuan aset semasa untuk membayar balik liability semasa. Kita kena tahulah apakah komponen-komponen yang ada di dalam aset semasa yang digunakan untuk membayar balik liability semasa, seperti tunai, akaun belum terima, inventory. Ini adalah item-item di bawah aset semasa yang akan digunakan untuk membayar balik hutang jangka pendek ataupun liability semasa. Semakin tinggi nilai yang kita perolehi melalui nisbah semasa ini menunjukkan semakin kukuh keupayaan firma untuk membayar balik hutang jangka pendek. Kita akan lihat nanti di contoh di hadapan saya. Jadi kalau kita tengok daripada formula yang ataupun rumus yang ditunjukkan di sini, kita dapati dalam mengira nisbah semasa ini ada 2 item yang kita di dalam penyata
kunci kira-kira syarikat yang diambil kira, iaitu kita bandingkan aset semasa dan juga liability semasa. Aset semasa dan liability semasa. Baik. Sekiranya nisbah semasa yang kita kira itu menunjukkan jawapan satu atau lebih dari satu, ini menunjukkan bahawa firma mampu membayar balik hutang jangka pendeknya melalui aset semasa yang dia ada. Ingat, ini syarat dia untuk kita kata bahawa perniagaan kita mampu untuk menjelaskan hutang jangka pendek. Nisbah yang kurang daripada satu menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan hutang jangka pendek. Kadang kita tengok lagi contoh, ini adalah penyata kunci kira-kira syarikat Malaysian Techno Berhad. Yang kuning itu menunjukkan item di bawah aset semasa syarikat. Termasuklah tunai ada 900,000, stok ada 1 juta, penghutang ada 1,100,000, menyebabkan aset semasa syarikat adalah bernilai 3 juta ringgit. Dan item kuning di bawah itu menunjukkan item di bawah liability semasa ataupun hutang jangka pendek, termasuklah penghutang ada pemihutang ada 530,000 dan jumlah liability semasa dia adalah 530,000. Jadi kalau kita nak kira nisbah semasa, kita dapati dalam nisbah semasa ini dia ada formula dia, aset semasa bahagi dengan liability semasa. Aset semasanya ada 3 juta ringgit, liability semasanya ada 530,000 ringgit. Jawapan dia ialah kita boleh tulis sebagai 5.66 nisbah 1, 5.66 titik berpindah 1, atau juga kita boleh tulis dalam bentuk 5.66 kali. Baik. Apakah maksud yang ditunjukkan melalui angka 5.66 ini? Maksud dia, aset semasa syarikat, aset semasa yang di atas itu, aset semasa syarikat adalah 5.66 kali lebih besar berbanding liability semasanya. Ini menunjukkan syarikat mampu untuk menjelaskan semua tanggungan jangka pendek. Ini maksud nisbah semasa 5.66 tadi. Atau kita boleh kata bagi setiap ringgit liability semasa dapat ditanggung dengan RM5.66 aset semasa. Bagi setiap ringgit liability semasa. Kena ada perkataan bagi setiap ringgit liability semasa. Boleh ditanggung dengan RM5.66 aset semasa. Okey, boleh ya? Ini nisbah semasa. Di mana dalam nisbah semasa ini kita melihat keupayaan aset semasa syarikat untuk melunasi liability semasa syarikat. Kita juga boleh kata
syarikat mempunyai kemampuan sebanyak 5.66 kali bagi setiap aset kali liability semasa. Lagi sekali, kita boleh kata syarikat mempunyai kemampuan sebanyak 5.66 kali aset semasa bagi setiap kali liability semasa. Boleh. Tiga kesimpulan ini boleh digunakan untuk menjelaskan maksud nisbah semasa yang kita perolehi tadi. Baik, sekarang kita akan pergi ke nisbah yang kedua di bawah nisbah kecairan, iaitu nisbah cepat ataupun disebut juga sebagai nisbah segera. Nisbah cepat mengukur keupayaan aset semasa mudah cair untuk menampung liability semasa. Kalau pelajar perhatikan di sini, apakah perbezaan di antara nisbah cepat dengan nisbah semasa? Baik. Kalau nisbah semasa, kita mengukur keupayaan aset semasa untuk menampung liability semasa. Tetapi dalam nisbah cepat, dia mengukur keupayaan aset semasa mudah cair. Apakah yang dimaksudkan dengan aset semasa mudah cair ini? Aset semasa mudah cair adalah aset semasa yang ditolak inventory yang ada di dalam aset semasa tersebut. Maksudnya di sini mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai tanpa inventory untuk menampung liability semasa. Mengapa kita tolak inventory? Baik, kita tahu bahawa inventory adalah aset semasa dalam bentuk yang sukar cair ataupun sukar ditukar kepada tunai. Termasuklah barang separuh siap, inventory barang siap yang belum dijual. Ini menyukarkan kita untuk menentukan adakah kita benar-benar boleh dapat tunai dengan inventory ini. Untuk memastikan kita mengukur dengan tepat tentang kebolehan aset semasa yang mudah cair ataupun yang hampir kepada tunai, maka di sini kita akan abaikan inventory. Maksudnya dalam mengira nisbah cepat ini, kita hanya ambil kira tunai, kita ambil kira akaun belum terima dan juga akaun lain yang kita mempunyai ciri kesahihan untuk dapat tunai itu dengan segera. Maka kita perlu tolak dengan inventory. Kita tak kira inventory kerana inventory dianggap sebagai aset semasa yang sukar cair. Di sini adalah perbezaan nisbah semasa dengan nisbah cepat. Baik, nisbah cepat ini akan memberi gambaran kebolehan tunai kita untuk membayar hutang jangka pendek dengan lebih tepat berbanding nisbah semasa. Baik. Seperti biasa, mari kita tengok lagi sekali kita akan tengok penyata kunci kira-kira syarikat Tekno Berhad ini. Di antara 3 item di dalam kunci kira-kira ini, yang mana satu yang menjadi aset semasa sukar cair yang kita belum tentu boleh tukar kepada tunai ataupun tidak. Kita ada tunai 900,000, kita ada stok 1 juta ringgit dan kita ada penghutang 1,100,000. Di mana kalau kita tengok formula atau rumus untuk kira nisbah cepat, kita dapati nisbah cepat adalah
aset semasa tolak inventory. Bahagi liability semasa. Kalau nisbah semasa kita guna nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Dalam nisbah cepat kita guna rumus aset semasa tolak inventory ataupun item-item dalam aset semasa yang tukar kepada tunai kita tolak. Okey. Dalam nisbah cepat dari syarikat ini kita terbagi yang boleh di aset semasa, jumlah aset semasa syarikat ini adalah 3 juta termasuk stok yang belum tentu kita boleh tunaikan ini. Dan kita tolak inventory stok ini adalah inventory. 3 juta tolak 1 juta ringgit bahagi dengan liability semasa berjumlah RM530,000 menyebabkan nisbah cepat syarikat adalah 3.77 nisbah 1 atau 3.77 kali. Selalunya kalau kita tengok nisbah cepat ini angkanya adalah lebih kecil berbanding nisbah semasa. Kerana dalam nisbah semasa kita tidak menolak inventory. Dalam pengiraan untuk mendapat nisbah cepat, kita tolak inventory. Kadang-kala dia menjadi kurang dari 1. Walaupun kita dapati nisbah semasa menunjuk kemampuan untuk bayar hutang jangka pendek, tidak sampai kepada pengiraan nisbah cepat, menunjukkan ketidakupayaan syarikat untuk menjelaskan hutang jangka pendek dengan menggunakan aset semasa mudah cair ataupun aset semasa yang ditolak dengan inventory. Dalam kes syarikat Malaysian Techno ini kita dapati 3.77 kali. Maksudnya ialah pada tahun 2019, kita pergi tulis macam ni, pada tahun 2019, bagi setiap ringgit liability semasa, syarikat Malaysia Techno boleh ditanggung melalui RM3.77 aset semasa mudah cair, iaitu aset semasa tidak termasuk inventory. Kita selalu kena tulis perkataan aset semasa mudah cair dalam memberi kesimpulan bagi nisbah cepat. Atau kita boleh kata aset semasa mudah cair syarikat Malaysian Techno adalah 3.77 kali lebih besar berbanding liability semasa. Ini menunjukkan syarikat Malaysian Techno mampu membiayai hutang jangka pendeknya dengan segera. Jadi kita telah pun selesai untuk melihat dua nisbah di bawah nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. Semoga pelajar-pelajar memperoleh manfaat daripada tajuk yang kita bincangkan pada kali ini. Semoga berjumpa di tajuk yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.